Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya akan tunjukkan bagaimana nak menggunakan template untuk assignment 1. Okey, first sekali double klik di ikon Photoshop ni Okey, double klik. So dia akan buka di Photoshop lah. Okey, so kita akan masukkan gambar-gambar yang anda telah tangkap ke dalam box warna grey ni. Okey, so gambar reflection 3 keping gambar, gambar frame 3 keping gambar dan gambar rule of third 3 keping gambar. Okey, tapi sebelum tu kita akan isi dulu nama dan juga DP lah. Okey, so di bahagian bawah ni adalah bahagian details So kalau kita tengok dekat layer ni dia ada folder nama dia details. So tekan arrow tu ke bawah. Okey, so kita akan masukkan gambar di dalam layer DP ni. Ada tulis DP. So gambar ni akan dimasukkan di kawasan bulatan ni lah. Okey, so macam mana cara dia? Okey, pertama sekali pergi ke file, klik open. Okey, dan cari gambar muka kita sendirilah, muka anda. Okey, so contohnya saya letak gambar saya di sini. Okey, saya klik open. So ini gambar saya dan saya akan masukkan ke dalam assignment template tadilah. Okey, tekan move tool. Okey, klik dekat gambar ni, klik dan jangan lepaskan lah mouse tu. Klik and then drag. Drag and then masuk ke sini. Okey, dan baru lepaskan mouse tu. Okey, so sekarang kita akan masukkan gambar ni ke dalam kawasan bulatan tu lah. Okey, tekan Ctrl T untuk kita transform. And then kita kecilkan saiz gambar. So agak-agak gambar ni berada di kawasan bulatan tu. And then tekan Enter. Okey, selepas itu pergi ke layer. Okey, klik ke DP ni, yang bulatan tadi tu, DP ni. Okey, lepas tu tekan hold button control dekat keyboard. CTRL, control tu hold. Okey, so cursor ni biarkan di box ni lah, di box ni. So kita akan nampak ada satu circle selection yang ada line kotak-kotak putus-putus tu kan. Okey, klik dekat box ni. Okey, kenapa kita klik kat box ni? Sebab kita nak buat selection line ni dekat kawasan bulat ni dulu. Okey, yang tadi yang dekat belakang lah. So ni gambar, so dia ambil area yang belakang tadi tu. Okey, lepas tu kita klik dekat gambar kita, gambar saya ni. Okey, dan saya pergi ke bawah ni, add layer mask ataupun kita panggil dia masking punya tool lah. Okey, klik sekali kat situ. Okey, so saya dah dapat lah. Okey, saya dah dapat bulatan ni tadi. Maksudnya gambar saya ni berada di dalam bulatan ni. Okey, simple je. Okey, so boleh tak kita adjust lagi gambar ni? Boleh. Okey, so dekat sini, kalau dapat tengok dekat sini okey, saya zoom sikit. Okey, dekat kawasan layer ni ada macam rantai ni. Okey, tolong tekan ataupun disablekan dia lah. Klik dekat rantai tu and then klik dekat gambar ni. Jangan dekat masking ni, dekat gambar. So gambar ni kita boleh adjust lagi. Okey, kita boleh pindahkan dia ataupun kita boleh besarkan dia lah. Contoh tekan Ctrl T untuk resize size gambar. Okey, so kalau nak besarkan lagi sikit lah. Contoh, okey, boleh letak gambar pasport ataupun boleh letak gambar-gambar yang casual atau gambar biasa lah. Macam gambar santai-santai ke apa. Yang penting nampak muka lah. Okey, dah okey, tekan Enter. Jangan lupa tekan Enter. Tekan Enter. Okey, selepas tu okey, kalau kita tengok kat layer ni, ada layer, ada T ni kat sini. Ini adalah layer untuk teks lah. Okey, so kita akan tuliskan nama anda di sini. Okey, kalau nama anda punya assignment, tulis nama anda lah. Okey, tulis nama ataupun boleh pergi ke tepi ni. Okey, dia ada horizontal type tool. Klik yang ni. Okey, klik T ni, simbol atau simbol T ni and then klik dekat sini. Okey, dan anda boleh tulislah nama anda. Contohnya Aidil bin Bachok. Okey, ID number masukkanlah BPJ contohnya 23 1, 2, 3, 4, 5, 6 contohlah. Okey, untuk kelas pula. Okey, so untuk kelas ni tulislah mengikut kelas anda. Contohnya kalau kelas 21, tulis 21. Okey, sampai di situ saja. Yang bawah ni tak perlu diubah. Okey, jangan ubah font. Font pun jangan diubah. Biarkan saja pakai font.
font yang dah disediakan ni. Anda hanya perlu mengisi bahagian nama, ID number dan juga kelas sahaja. Okey. Lepas tu dah settle ni, klik ke move tool. Tekan move tool. Okey. Satu lagi yang perlu diingatkan kepada semua, saya dah bagi tahu di dalam kelas jangan lupa tukar color untuk footer bawah ni yang warna hijau ni. Okey, kalau anda kelas 21, footer bawah ni tengok kat layer ni ada tulis BCKG, tu background lah. Okey, kalau kelas 21 background dia warna hijau, kelas 22 warna light brown macam tu lah, ataupun ialah brown color. Okey, 23 warna pink. Okey, dan untuk kelas 24 adalah warna biru. So tolong gunakan footer bawah ni, ataupun kita panggil dia macam border lah, border bawah ni warna mengikut kelas anda. Saya dah sediakan di dalam layer ni. So macam mana nak gunakan dia, tolong tekan mata ni, ada mata kat sini. Okey, so kalau kelas 24 enablekan lah mata untuk kelas 24. Okey, kalau kelas 21 tekan 21. Yang lain ni tolong offkan lah mata ni. Okey, so settle part tu. Dah siap yang tu. So kita akan tengok di bahagian macam mana nak masukkan gambar dekat dalam box ni lah. Okey, so saya zoom in, tekan Ctrl plus untuk zoom in, Ctrl minus untuk zoom out. Okey, alright. So untuk masukkan gambar di dalam ni, tapi sebelum tu saya nak terangkan di bahagian sini lah. Okey, di bahagian sini, so ISO, aperture ni semua kena isi. Okey, alright. Sebelum saya nak menerangkan macam mana nak masukkan gambar tu, so kita tengok dekat layer ni. Okey, dia ada C1, C2 dan C3. B1, C1 maksudnya dia adalah box 1 sini. B1, C1 adalah box 1. Nampak? Okey, so cara dia adalah sama je konsep macam tadilah, kita buat masking. So yang ni boleh tutup dulu. So pergi dekat file, tekan open. So kita cari gambar reflection. Okey, contohnya saya ada satu gambar reflection yang ni lah. Okey, saya tekan klik kat sini dan saya tekan open. Okey, contoh ni gambar yang saya shoot lah, contoh je. Okey, and then tekan move tool dan tarik gambar ni masuk ke dalam template. Okey. Okey, so gambar ni dah berada di atas layer B1, C1, box tadi itulah. Okey, so kita resize gambar ni, besarkan biar dia lebih dari kawasan kotak tu. Okey, terlebih pun tak apa, jangan risau. Okey, so sekarang gambar ni berada di atas box yang satu tadilah. Okey, nak besarkan tadi tekan Ctrl T dulu. Okey, saya tunjuk Ctrl T dan tarik Ctrl T dan tarik untuk besarkan atau kecilkan. Okey, dah dapat yang sesuai, tekan enter. Okey, so selepas tu pergi ke layer B1 C1 box bukan gambar ni Okey, pergi ke layer box tadi tu, tekan control, hold button control dekat keyboard tu, and then klik dekat box ni. Okey, dekat layer ni, dekat sini, klik dekat sini. Okey, so dia akan keluar selection box macam ni. Nampak tak? Dia akan keluar selection box macam ni lah. Okey, lepas tu pergi klik dekat gambar. Tadi kita kat box sekarang kita pergi klik dekat gambar ni. Klik dekat gambar, tekan button masking. Yang ada box ni patut ada bulat. Ini adalah masking add layer mask nama dia. Okey, klik sekali kat situ. So dah jadilah. Okey, selection tadi dia dah cropkan gambar kita mengikut saiz kotak tu tadi. Okey, so nak adjust gambar ni, saiz gambar ataupun nak adjust dia punya position gambar ni, klik dulu. Awak kena disablekan dulu ni yang ada link ni. Tekan ni dulu and then klik dekat gambar dulu, baru pindahkan gambar atau kecilkan ke, besarkan ke. Okey, macam itulah. Okey, and then tekan dah betul, baru tekan enter. Jangan tersalah di bahagian ni. Okey, jangan jangan pindahkan di sini, klik dekat gambar dahulu baru gerakkan. Okey, pastikan betul-betul jangan silap kat sini. Okey, so untuk gambar yang kedua, kita klik B2 C2. So ini adalah kotak yang ni lah.
Okay, klik dulu dekat sini and then pergi file, open, cari gambar anda lah. Okay, contohnya gambar reflection saya yang seterusnya adalah mungkin yang ni. Okay, contoh Okay, so saya tekan move tool dan saya tarik gambar ni masuk ke layer ni. Okay, sama juga proses dia macam tadi. Okay, klik dekat B2C1 dulu. Okay, tekan control, hold control keyboard tu and then klik dekat tengah ni. Bila dah keluar line ni, selection line ni, klik dekat gambar, baru tekan masking. Okay, nak adjust size gambar, disablekan dulu ada link tu. Okay, disablekan dulu, baru klik dekat gambar and then betulkan. Okay, control T and then betulkan lah mengikut kita punya composition yang kita nak lah. Then dah settle, tekan enter. Okay, untuk box yang ketiga sama juga. Okay, tekan B3C1, pergi file, open, cari gambar mana yang kita nak masukkan, reflection tu tadi. Okay, contohnya gambar ni klik open, move tool, tarik ke dalam layer, masukkan dalam ni, resize size gambar tu dulu. Okay, agak-agak je, terlebih sikit tak apa, jangan risau. Okay, tekan enter. Okay, selepas tu klik dekat layer B3C1, tekan control, hold control button and then klik dekat tengah ni sampai keluar selection line and then klik dekat gambar dan tekan masking. Disablekan link, klik dekat gambar dan resize ataupun adjust lah. Okay, contoh saya nak resize, tekan control T. Okay, so dia akan keluar. Okay, nampak so kita boleh adjust lah ikut kesesuaian. So kita repeat step yang sama. Okay, B1C2, tengok betul tak? Okay, betul boxnya. So dah siap. So dah siap lah. Okay, gambar kita contoh. Okay, so untuk mengisi yang ni, okay, tekan je type tool ni. Okay, type tool ni, klik type tool and then klik dekat sini. Okay, masukkanlah ISO. Contohnya gambar ni di shoot pada ISO 100. Aperture dia F berapa? F8 contoh. Okay, yang ni pula untuk shutter speed 1/3000 contoh kan. White balance dia saya gunakan contoh K 5200 contoh ataupun kalau awak gunakan auto white balance, so gunalah type lah AWB, auto white balance. Kalau guna cloudy, tulis cloudy, CLOUDY. Okay, dah settle part tu, boleh pergi ke file, pergi save as. Okay, so kita boleh savekan lah. Okay, jangan lupa save file PSD. Okay, .psd. Okay, jangan lupa save sebab kalau kata ada berlaku kesilapan, kita boleh rujuk, kita boleh adjust lagi lah, boleh betulkan dekat file .psd ni lah. Okay, alright. Kalau nak save JPEG, tekan Control, tekan Alternate dan tekan S. Control Alternate S. Okay, so kita boleh save JPEG kat sini so dia ada option kat sini lah. Okay, save JPEG. Okay, lepas tu renamekan template ni di atas nama anda lah. Contoh kat sini saya tulis nama saya Aidil. Belakang Aidil kelas berapa? Tadi saya tulis 21. Aidil 21. So saya tahulah awak 21, kelas 21 and then tekan save. Okay, biarkan size ni kepada yang paling besar sekali. Large file paling besar, dan ni boleh guna baseline dia, boleh gunakan standard. And then klik OK. So siap. Okay, so kita tengok dekat folder. Inilah file dia. Okay, so kita buka, so kita tengok. Okay, inilah anda punya hasil kerja anda lah. Okay, lepas tu boleh hantar print dan hantar juga soft copy anda di oles. Okay, alright, itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.